Baik, pergi perenggan yang ketiga. Kerana itulah kebanyakan ahli sufi yang menjalani hidup untuk mensucikan hati mereka dari segala sifat-sifat tercela, sanggup, gariskan kalimah sanggup, meninggalkan kesenangan dunia dan kekayaan harta benda. Muslimat, lisan kita biasa sebut sanggup meninggalkan kesenangan dunia dan kekayaan harta benda. Tapi bila kita diuji demikian muslimat, tak ramai sebenarnya yang sanggup. Kerana apa muslimat? Lazatnya dunia ini menjadi hamba kepada nafsu kita, nak rebut dunia. Apa yang orang lain dapat, kenapa dapat ke dia, kenapa tak dapat pada kita? Sebab itu Imam Ghazali kata kalau dibelah dada setiap kita ni dah sesak penuh dengan dunia, jarang sangat yang penuh dengan akhirat. Ternyata sebenarnya kaya raya belaka kita ni. Apa maksud Imam Ghazali kita ni sebenarnya kaya raya belaka? Sebab hati ni dah penuh dengan dunia, tak penuh dengan akhirat muslimat. Jadi kalau kita boleh terjemahkan, isi hati kita ni cukup dah kaya raya. Sebab tu Nabi offer mu sembahyang 2 rakaat sebelum subuh, dapat pahala, dapat ganjaran seperti dunia dan isinya. Hok kaya mana jiran kita muslimat? Dia takkan kaya dapat dunia dan seluruh isinya. Baru 3 biji Mercedes tu jangan heran. Nabi janji 2 rakaat sebelum subuh dapat dunia dan seluruh isinya. Orang yang alim dan imannya betul-betul jatuh cinta kepada Allah, siapa yang cakap ni kekasih Allah? Tak banyak cakap, terus buat. Tapi Ustazah, acik pening kepala pagi tadi, tak buatlah 2 rakaat sebelum subuh. Acik buat 2 rakaat sebelum subuh, lepas tu acik letih, acik baring balik. Subuhnya bila? Qadha pukul 9 pagi. Itu silap besar lah muslimat kan. Kalau sebelum subuh sunat dapat dunia dan isinya, fardu subuh tu apa pula fadilatnya? Tak banyak kita jumpa muslimat. Fardu subuh fadilatnya apa, zuhur fadilatnya apa. Nak cerita kata alim ulama, kalau sunat 2 rakaat sebelum subuh sudah begitu, bayangkan fardu subuhnya. Tapi kesian kita, banyak yang kejar benda sunat, fardunya ditinggalkan. Kerana apa? Banyak amalan sunat ni fadilatnya apa, fadilatnya apa, fadilatnya apa. Tapi dia tak fikir fardu kenapa Allah wajibkan. Ada sebab untuk memisahkan kamu dengan kehidupan yang menyakitkan. Syurga jua tempat orang yang tidak pernah berpisah dengan fardu. Tapi kamu pisahkan diri kamu dengan yang fardu. Bahaya muslimat. Okay? Baik, keempat, perenggan kedua. Tengok ya. Saidina Umar biasa menangis melihat kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Biasa menangis tengok kehidupan. Kerana apa muslimat? Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam ni kunci masyriq wal maghrib, timur dan barat, utara selatan ada pada Rasulullah. Maknanya kekuasaan Nabi ni hebat. Tapi kenapa tidak memilih untuk kaya? Dengan tegas Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Aku ini adalah utusan Allah ya Umar. Aku ini bukanlah seorang kaisar dari Parsi atau Rom." Maknanya kerajaan Parsi dan Rom, siapa yang tak kenal muslimat? Pakaiannya pun boleh daripada emas dan permata. Mereka menuntut dunia, tetapi aku menuntut akhirat. Subhanallah muslimat, ini kata-kata siapa? Kata-kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang tak cinta hatinya, tak rapat dengan Nabi, bila baca perenggan ni dia kata apa? Tu Nabi, mana boleh nak sama dengan kita? Tu muslimat. Bezanya orang alim yang sedang membaca ini, kita perhatikan muslimat dirahmati Allah. Dalam sebuah hadis yang lain pula ada menceritakan malaikat Jibril datang berjumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan salam Tuhannya, dan Jibril bertanya, "Manakah engkau sudi ya Muhammad, menjadi seorang nabi yang kaya raya seperti Nabi Sulaiman atau menjadi seorang nabi yang papa seperti Nabi Ayub?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab dengan tenang. Gariskan kalimah itu. "Saya lebih suka kenyang sehari dan lapar sehari. Dikala kenyang saya bersyukur kepada Allah, dikala lapar saya bersabar di atas ujian Allah." Apa nak maksud muslimat? Sebab itu orang beriman ini dahsyat muslimat. Ketika dia mendapat nikmat dia bersyukur, ketika dia dapat musibah dia sabar kepada Allah. Jadi siapa yang beri nikmat, siapa yang beri musibah, itulah Allah. Bukan ia datang sebab saya kahwin dengan abang lah saya jadi miskin. Sebab mak ada anak-anak degil macam ni lah kehidupan mak jadi macam ni. Tak. Yang mendatangkan semua itu nak meletakkan kita dapat nikmat atau musibah adalah Allah. Allah nak cek level syukur kita, level sabar kita muslimat.
Jadi Nabi selalu mengajarkan kepada kita perkara-perkara demikian. Mudah-mudahan muslimat, hati kita hanya ingin memburu keredaan Allah. Kerana apa? Kita bila buru keredaan Allah, kita tak nampak benda lain, hanya nampak syurga jelas. Macam mana nak nampak syurga jelas? Daripada ilmu, muslimat. Pergi kepada muka surat 7. Tu. Ustazah ni biar betul lagi 10 minit nak habis ni, pergi muka surat 7 pula kan. Ustazah bukan nak baca semua. Pengertian hati ni kita dah sentuh sikit-sikit tadi. Hati, muslimat dirahmati Allah, untuk dekat kepada Allah itu merupakan fitrah. Saya tanya, ada tak di kalangan kita manusia ni yang tak ada rasa lapar, tak ada nafsu nak makan, tak ada rasa mengantuk, muslimat? Kalau saya lah ustazah tu, tak boleh nak tidur, tak ngantuk langsung. Malam tadi tak tidur, dalam majlis ilmu tidur kan cik? Tidur ustazah, malam tadi tak tidur. Malam tadi tak tidur tu rezeki, suruh ambil wuduk, tahajud lagi, muslimat. Jangan kita klaim saya dah 3 bulan tak tidur, bohong muslimat. Kalau kita tak tidur, kalau kita tak makan, kalau kita tak ada nafsu lelaki, tak ada kecenderungan pada perempuan, perempuan tak ada kecenderungan kepada lelaki, itu dah bukan manusia. Sebab Allah sebut, itu dah level malaikat dah. Kan malaikat. Kalau nak malaikat kata ada satu malaikat tugasnya hanya memegang penghujung, penjuru langit ni ada yang pegang macam satu bendera muslimat. Kalau kita tengok bendera itu diusung Merdeka Day lah contoh kan. Kemasnya cantiknya, kita tengok ujung-ujung ada berapa, 16 orang yang jaga contoh. Langit Allah dipegang oleh satu malaikat. Muslimat. Hujung mana penjuru langit? Wallahualam, kita tak tahu. Satu bintang dipegang oleh malaikat. Satu ruas jari kita dijaga oleh malaikat. Bukan satu tubuh, satu ruas jari dijaga oleh malaikat. Kalau yang ngadu kat ustazah yang ni tak boleh gerak dah, sebenarnya malaikat tu pencen dah. Allah tak bagi bertugas dah. Kita gelak muslimat. Tapi sungguh setiap ruas jari ni subhanallah, satu jari ni boleh 3 kali pergerakan. Bayangkan kalau Allah bagi tegak je, kerja nak lempang orang je. Nak pegang, macam mana nak pegang, nak buka air ni, minta tolong orang. Tak boleh. Patutlah kita boleh menggenggam, kita boleh ambil benda. Ustazah, kalaulah jari kita ni lurus je kan cantik. Tak cantik, macam mana nak minum air tak boleh pegang muslimat. Subhanallah, Allah bagi setiap ruas jari ni ada malaikat jaga. Jadi bila kita sebut muslimat, syukur baru satu malaikat pencen. Syukur. Masih lagi boleh pegang muslimat dirahmati Allah. Kerana apa? Belum mati lagi. Kalau dah mati semua tak berfungsi dah. Jadi malaikat ini muslimat dirahmati Allah, kalau tugasnya hanya satu, jaga. Dia tak pernah komplain kat orang sebelah. Kau best tak duduk kat jari tengah tu? Aku duduk kat sini ni bosannya, dah 70 tahun tak mampu-mampu lagi orang tua ni. Tak pernah sembang macam tu. Kita je, kuliah ni 1 jam ke 1 jam setengah kat teh. Kenapa ada ustaz yang 1 jam, ada ustaz yang 1 jam setengah? Bosan, kita je yang bosan muslimat. Malaikat kalau Allah kata mu tugas jaga orang tu, mu jaga ni, mu jaga penjuru sana, dia tak pernah main cengkelat, aku jaga tempat aku jap, tak pernah. Sebab dia tak ada nafsu untuk bertelagah. Tapi manusia komplain muslimat. Jadi sifat kita ni tak sama langsung dengan malaikat. Sebab tu Allah hantarkan manusia bernama Muhammad jadi contoh. Orang Quraisy yang tak nak ikut Muhammad, kenapa suruh Muhammad? Manusia macam kita juga kan. Pilihlah malaikat ke untuk jadi pemimpin kita. Kesiannya mu tak reti percaturan Allah yang sangat baik. Kalau malaikat sakit perut nak be'ah, tak ada malaikat tak pergi be'ah, tak ada pergi kencing, tak ada muslimat. Malaikat tak ada rasa semua tu. Malaikat tak ada nafsu nak kahwin, tak ada. Tapi kita ni manusia. Kalau Allah cutikan malaikat itu muslimat dirahmati Allah, maka sudah tidak ada penjagaan Allah kepada kita. Jawapannya muslimat, kita nak perhatikan, fahamlah kita bahawa rasa cinta, mana tadi? Muka surat 8. Pergi muka surat 8 sekejap. Tengah-tengah tu. Fahamlah kita bahawa rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, rasa ingin mengenal Allah dan ingin beribadah kepadanya, semua itu lahir dengan sendirinya tanpa dipelajari atau diusahakan. Lahir dengan sendiri, maksudnya muslimat, apa maksud lahir dengan sendiri ni? Dia memang dah ada dalam jiwa kita. Sebab duduk di alam rahim ibu lagi kita dah mengakui, ya Allah tu adalah Tuhan kami. Lahir tugas mak ayah, nak jadikan dia Yahudi, Nasara, tugas mak ayah.
Bila dah punya akal, muslimat dah balik, dah boleh bezakan mana yang betul, mana yang buruk. Jalan-jalan tu kita yang pilih. Jangan salahkan mak ayah saya macam ni sebab dapat suami macam ni. Tak, kita yang pilih. Cuma yang perlu dipelajari ialah cara-cara bagaimana hendak menyembah Allah. Acik kahwin dengan pakcik engkau Ustazah, tak pernah sembahyang 40 tahun sampailah jumpa majlis ilmu. Sebab apa ni? Kisah benar muslimat. Mak ayah saya dulu tak pernah mengajar Ustazah, kahwin dengan orang macam ni tak pernah belajar. Tiba-tiba satu hari saya singgah dekat satu masjid sebab suami saya ada kerja kat situ. Saya duduk dekat anjung masjid, dengar ustaz ceramah. Rupanya orang ni kena sembahyang kalau betul-betul nak dapat kasih sayang Allah. Pertama kali saya solat masa tu dan hati saya jatuh cinta untuk terus belajar. Suami saya kekal masih tak sembahyang lagi. Tapi saya sekarang Ustazah, ya Allah, dengar azan tak sembahyang rasa macam berdosa. Siapa yang bagi rasa tu muslimat? Allah. Ni kisah benar. Saya dengar cerita Tuhan. Aku ni rasa nak sembahyang daripada umur kecil lagi. Orang ni 40 tahun tak pernah sembahyang Tuhan. Bayangkan muslimat, ajaibnya kalau Allah nak beri sekejap saja.